Daerah Jeli merupakan daerah yang terletaknya pintu masuk ke negeri Kelantan dari sebelah pantai barat semenanjung Malaysia. %82 keadaan muka bumi di daerah ini adalah berbukit bukau, hutan rimba dan banyak alur ataupun sungai. Siapa sangka daerah ini mempunyai pelbagai kawasan menarik yang terkenal dengan keindahan semula jadi. Bukit Gudong adalah merupakan salah satu daripadanya. Terletak kira-kira 4 km dari Jalan Utama Gemang. Laluan masuk utama adalah berhadapan Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Jeli. Di lokasi ini juga terletaknya Latar Keding yang kaya dengan flora dan fauna. Bukit Gudong dan Latar Keding ini ternyata menyimpan 1000 khazanah alam dan sejarah. Bukit Gudong menyimpan rahsia sejarah yang mungkin tidak diketahui ramai, dan antara yang pernah diceritakan adalah terdapat kubu tempat persembunyian komunis waktu ketika dahulu. Latar Keding ini merujuk kepada kawasan air terjun yang rendah. Ianya merupakan pilihan destinasi rekreasi sesuai bagi mereka yang ingin mencari ketenangan dan berehat daripada hiruk pikuk bandar. Kehijauan hutan rimba, deruan air sungai jernih yang mengalir tenang, serta kicauan burung dan unggas pastinya menjanjikan suatu pengalaman baharu bagi pengunjung yang datang ke Latar Keding ini. Ketinggian bukit ini adalah 448 meter. Terdapat juga batu sempadan dikenali sebagai Batu 73 bersempadan dengan negara Thailand sejauh 2.3 km. Berdasarkan ketinggian tersebut, Bukit Gudong ini dikategorikan sebagai hutan di terokat bukit. Hutan ini terdiri daripada ketinggian 300 hingga 750 meter dari aras laut. Selamat datang ke Latar Keding Jeli Kelantan. Jom sama-sama kita terokai kepelbagaian biogeografi yang terdapat di kawasan ini. Hutan di terokat bukit ini merupakan pecahan daripada hutan hujan tropika yang terdiri daripada hutan di terokat Pamah dan hutan di terokat bukit. Terdapat pelbagai spesies flora dan fauna di hutan ini. Ciri-ciri tumbuhan di hutan ini adalah yang pertama, malar hijau. Pokok-pokok tidak menggugurkan semua daun pada masa yang sama. Selain itu, tumbuhan di hutan ini juga bercampur aduk. Terdapat pelbagai spesies pokok yang tumbuh dalam satu kawasan. Silara-silara pokok tumbuh rapat dan membentuk kanopi. Kanopi yang terbentuk akan menghalang cahaya matahari daripada tembus ke lantai hutan secara terus. Ciri-ciri daun pada pokok yang terdapat di hutan ini adalah bersaiz lebar, berbentuk sudur dan juga berbulu. Batang pokok yang terdapat di hutan di terokat bukit ini adalah berbentuk lurus, tinggi dan juga mempunyai akar banir. Akar banir ini akan berfungsi untuk memberikan sokongan dan menahan pokok daripada tumbang. Terdapat juga pelbagai jenis kayu keras yang bernilai dan bermutu tinggi seperti meranti, balau dan seraya. Selain itu, terdapat juga spesies pokok yang menumpang. Sebagai contoh, pokok paku langsuya atau dikenali sebagai bird nest fern. Nama spesiesnya ialah Aspilium nidus. Tumbuhan ini merupakan paku pakis epifit yang biasanya hidup menumpang pada pokok lain. Aspilium nidus membentuk pelepah sederhana besar seperti daun pisang.
Daun pokok ini berwarna hijau muda dan ia membiak menggunakan spora yang terhasil pada bahagian belakang daun. Sporanya yang halus disebarkan oleh angin ke tempat lain yang mungkin sesuai untuk bercambah dan membentuk anak pokok. Pokok ini mengumpulkan air dan humus di roset daunnya dan membekalkan mineral untuk pokok. Taburan geografi bagi pokok ini adalah berasal dari Afrika tropika, Australia dan juga Asia tropika. Seterusnya, pokok epifit yang lain adalah pokok paku tanduk rusa. Nama saintifik pokok ini adalah Platycerium. Terdapat lebih daripada 17 spesies paku tanduk rusa di seluruh dunia. Di Malaysia, terdapat 2 spesies Platycerium iaitu Platycerium crane dan Platycerium cornerum. Pokok ini mempunyai batang yang berupa rizom dan sisik-sisik tebal, lebih dikenali dengan sifat mendokong daun jenis duimorph. Daun pokok tanduk rusa ini biasanya berwarna hijau terang atau hijau gelap bergantung pada habitatnya. Pokok ini mempunyai daun yang unik bentuknya iaitu menyerupai tanduk rusa. Cara pokok ini membiak adalah melalui spora dan juga pecahan anak. Terdapat juga spesies pokok yang melilit ataupun menjalar pada pokok lain. Sebagai contoh, pokok sirih hutan. Nama saintifiknya ialah Piper caninum. Taburan geografi pokok ini terdapat di Malaysia, juga di kawasan tropika Asia, Madagaskar, Timur Afrika dan Hindia Barat. Sifat pokok ini adalah sejenis pepohon yang menjalar dan memanjat pada batang pokok sekelilingnya. Pokok jenis ini memerlukan cuaca tropika untuk membiak subur dengan air yang mencukupi. Selain daripada itu, terdapat juga tumbuhan yang dikatakan sebagai liana. Liana ini membentuk jambatan di tengah-tengah kanopi hutan, menyediakan haiwan arboreal dengan jalan melintasi hutan. Jambatan ini dapat melindungi pokok yang lemah dari angin kencang. Liana akan bersaing dengan pokok hutan untuk mendapatkan cahaya matahari, air dan nutrien dari tanah. Tumbuhan di lantai hutan adalah berketinggian kurang daripada 10 meter. Tumbuhan adalah jarang kerana kurang mendapat cahaya matahari. Di kawasan ini terdapatnya tumbuhan saprofit seperti cendawan. Cendawan ialah sejenis kulat yang tumbuh di atas tanah atau sumber nutriennya. Cendawan turut diiktiraf sebagai herba berguna pada manusia. Nama saintifik cendawan jenis ini adalah Chrysotile. Maksud perkataan tersebut adalah slope head iaitu kepala condong. Ciri-cirinya adalah berwarna putih atau kuning cerah. Ia memiliki gills di bawah batang yang berwarna putih pucat hingga keperangan. Cendawan ini tumbuh di kawasan tanah hutan yang terurai. Di kawasan lantai hutan ini juga terdapatnya tumbuhan seperti paku pakis. Paku pakis ialah tumbuhan vaskular tidak berbiji yang tergolong bersama pakis yang lain dalam alam tumbuhan yang digelar Pteridophyta. Dari segi ekologi, tumbuhan paku pakis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya ialah cahaya, hujan, angin, perubahan suhu dan tumbuhan lain yang berada di sekitarnya. Seperti yang dimaklumkan, latar keding ini kaya dengan flora dan fauna. Terdapat pelbagai fauna yang berada di kawasan ini. Antaranya adalah burung kakak tua. Burung kakak tua yang terdapat di Bukit Kudung ini merupakan burung kakak tua jenis The Blue-throated Macaw. Burung ini mempunyai ekor yang panjang dan berwarna-warni. Mengikut urutan taksonomi spesies, terdapat 19 spesies macaw termasuk spesies pupus dan terancam.
Morfologi burung kakak tua jenis makau ini mempunyai paruh besar yang berbentuk sabit. Ianya mampu memecahkan biji dan kacang yang dilindungi dengan kulit keras. Paruhnya juga berfungsi sebagai kaki ketiga apabila ia memanjat di pohon-pohon. The Blue-throated Macaw ini merupakan burung sosial yang pintar, bahkan dapat meniru pertuturan manusia. Ciri-ciri burung kakak tua The Blue-throated Macaw ini panjangnya kira-kira 85 cm, iaitu 33 inci termasuk panjang bulu ekornya, dan mempunyai lebar sayap kira-kira 3 kaki atau 0.9 meter. Beratnya pula adalah sekitar 900 gram hingga 1100 gram. Blue-throated Macaw jantan cenderung sedikit lebih besar daripada betina dengan jisim kira-kira 750 gram dan 950 gram masing-masing. Seterusnya, fauna yang terdapat di kawasan ini juga adalah semut. Menurut taksonomi, semut ialah serangga sosial dalam famili Formicidae dan bersama dengan penyengat dan lebah yang berkaitan. Mereka tergolong dalam kumpulan Hymenoptera. Taburan geografi semut dijumpai di semua benua kecuali Antartika. Semut berbeza dari segi morfologi mereka daripada serangga lain yang mempunyai antena siku, kelenjar metapleural dan petiole. Semut sangat lazim dijumpai di hutan tropis di mana mungkin terdapat separuh dari semua serangga yang tinggal di beberapa lokasi. Semut biasanya tinggal di komuniti sarang berstruktur yang mungkin terletak di bawah tanah atau di permukaan tanah dan juga pokok. Selain itu, kupu-kupu juga adalah antara fauna yang dijumpai di kawasan ini. Kupu-kupu adalah sejenis serangga terbang daripada order Lepidoptera, sama seperti rama-rama. Kebanyakan kupu-kupu mempunyai kepak dengan warna yang terang dan menarik. Kupu-kupu dewasa mampu hidup selama seminggu maupun hampir setahun bergantung pada spesiesnya. Kupu-kupu boleh bertelur sekali atau banyak kali setiap tahun. Bilangan keturunan setahun berbeza-beza atas pengaruh iklim, yang mana kupu-kupu yang tinggal di kawasan tropika mampu bertelur lebih sekali dalam setahun. Di samping itu, terdapat juga fauna seperti ulat gonggok. Ulat gonggok atau juga dikenali sebagai ulat geluntur, sepah bulan atau mentibang merupakan sejenis arthropod dengan badan berbentuk silinder yang panjang. Badan gonggok mempunyai rangka luar exoskeleton dan terbahagi kepada antara 20 hingga 100 segmen. Terdapat sebanyak 160 spesies ulat gonggok di seluruh dunia yang telah direkodkan dengan pelbagai warna, saiz, habitat dan juga morfologi yang berbeza. Sifat ulat gonggok ini ianya akan berguling dengan cepat apabila disentuh bagi mempertahankan dirinya. Kebanyakan ulat gonggok tidak berbahaya kepada manusia, walau bagaimanapun terdapat juga ulat gonggok yang beracun, terutama yang berada di hutan belantara. Kajian oleh saintis menunjukkan umur ulat gonggok antara 1 tahun hingga 10 tahun mengikut spesies. Jenis ulat gonggok yang terdapat di negara kita mungkin hanya dapat hidup selama sebulan sehingga setahun. Akhir sekali, fauna yang terdapat di hutan ini adalah tupai. Tupai ialah sejenis rodensia daripada keluarga Sciuridae yang kecil hingga sederhana saiznya. Jenis tupai ini adalah tupai pinang atau nama saintifiknya ialah Calochirus notatus. Ia didapati dalam habitat yang luas seperti hutan. Taburan geografi tupai ini adalah terdapat di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Tupai hidup di hampir setiap habitat, dari hutan hujan tropika hingga gurun semi-arid. Ianya amat lincah dan pantas di atas pokok. Ia juga mampu melompat sejauh beberapa meter antara pokok dan jarang turun ke tanah. Mempunyai panjang purata antara 20 hingga 30 cm dengan ekor yang sama saiz. Ciri morfologi pada tupai adalah mempunyai kuku yang tajam untuk mencengkam dengan kuat pada pokok atau dahan yang dihinggapinya.
Ia juga mempunyai gigi yang sangat tajam, mampu menggigit dengan pantas untuk menebuk kulit buah-buahan, malahan kulit atau batang pokok. Sarang tupai terdiri daripada ranting-ranting dan daun-daun kayu yang dibuat di kawasan agak tinggi dan selamat dari ancaman musuh seperti ular dan burung pemangsa. Jelas dapat dilihat terdapat pelbagai kepelbagaian biogeografi di kawasan ini.